Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifah Izzati binti Azhar, nombor metrik 058892, dan rakan saya Nuri Asfa binti Jazman, nombor metrik 057939. Kami dari kumpulan 13 kos Sejarah dan Tamadun Islam. Kami akan membentangkan mengenai perjuangan seorang tokoh kemerdekaan, iaitu Mat Salleh. Datu Paduka Mat Salleh atau nama sebenarnya Datu Sharif Abdul Rashid bin Datu Sharif Muhammad Salleh, yang merupakan seorang wira yang unggul dalam penentangan penjajahan British di Sabah. Bapanya bernama Datu Sharif Muhammad Salleh atau lebih dikenali dengan nama Datu Balu, yang merupakan seorang ketua kampung. Ibunya bernama Siti Aisyah binti Pangeran Rauf. Beliau dilahirkan di Inanam, Sabah dan berketurunan Suluk dan Bajau. Ayahnya berketurunan Suluk manakala ibunya berketurunan Bajau. Beliau beragama Islam dan memegang jawatan sebagai ketua kampung daerah Lingkabot dan Sungai Sungut. Beliau mempunyai 3 orang isteri. Isteri yang pertama bernama Dayang Badan, yang merupakan anak saudara kepada Sultan Jamalul Kiran, iaitu Sultan Suluk. Dan isteri keduanya bernama Aisyah, iaitu seorang wanita Paitan. Isterinya yang ketiga bernama Siti Mah, iaitu wanita berketurunan dusun. Datu Mat Salleh mempunyai 5 orang anak. 3 orang anak hasil daripada perkahwinan dengan isteri kedua beliau, Aisyah, iaitu Ahmad, Kapayang dan Anang. Manakala 2 orang anaknya lagi adalah daripada hasil perkahwinan ketiga beliau bersama Siti Mah, iaitu Palalun dan Tagas. Mat Salleh juga mempunyai 4 orang adik-beradik. Beliau adalah anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Abangnya bernama Ali dan adik-adiknya bernama Bidin dan Bolong. Beliau terkenal dengan sifat kepahlawanan dan keberanian berperang. Selain itu, Mat Salleh juga dikatakan memiliki ilmu kebatinan yang tinggi sehingga menyebabkan cubaan British membunuhnya telah gagal walaupun telah beberapa kali diserang. Beliau juga dikatakan memiliki ilmu kebal menerusi baju jaket yang dipakainya, menyebabkan jasad pahlawan itu tidak cedera, serta beliau dapat meloloskan diri ketika sebuah British dikubunya. Di samping itu, Mat Salleh juga pernah mengisytiharkan daerah Tambunan sebagai daerah di bawah kekuasaannya. Seterusnya ialah sumbangan dan perjuangan yang dilakukan oleh Mat Salleh. Perjuangan beliau ini adalah bertujuan untuk menentang pencerobohan dan keganasan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British atau dikenali dengan SBBUB. Bermula pada Julai 1897. Penentangan ini adalah disebabkan perubahan yang dibawa oleh SBBUB, iaitu mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk setempat. Selain itu, pembesar kehilangan kuasa memungut cukai dan pelaksanaan sistem cukai kepala dan surat perahu. Kebangkitan beliau merupakan kebangkitan yang paling besar dalam sejarah penentangan terhadap SBBUB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Asfa binti Ahmad Jazman, nombor metrik 057939. Kronologi peristiwa. Pada Julai 1897, Mat Salleh telah mendirikan kubu di Ranau dan membakar Pulau Gaya. Pada November 1897, Mat Salleh menyerang Ambung. Pengarah urusan SBUB tidak berupaya untuk mengalahkan Mat Salleh. Oleh itu, mereka menawarkan pendamaian dan pengampunan kepada Mat Salleh. Pada April 1898, perundingan Mat Salleh dengan Kowi dibenarkan. Jadi dia dapat mentadbir daerah Tambunan. Perjanjian April 1898. Antara syarat perjanjian itu adalah Mat Salleh dan pengikutnya diberi pengampunan. Penduduk Inanam yang telah melarikan diri semasa kekacauan dibenarkan kembali semula. Mat Salleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Syarat yang terakhir adalah Mat Salleh diminta melakukan pergerakannya kepada SBUB. Pada tahun 1899, SBUB tidak menepati janji dan mengambil alih pentadbiran Tambunan. Mat Salleh pun berasa ditipu oleh SBUB dan meneruskan semula penentangan dengan membina kubu
di Teboh Tambunan. Pihak SBUB pun menyerang kubu Mat Saleh secara besar-besaran dan berjaya menewaskan Mat Saleh. Dalam pertempuran itu, Mat Saleh telah terkorban. Okey, seterusnya faktor penentangan Mat Saleh. Faktor pertama adalah perjuangan jihad. Okey, kebangkitan Mat Saleh ni berpunca daripada semangat perjuangan jihad orang Sulu yang menentang Sepanyol di selatan Filipin. Faktor yang kedua, peraturan yang membebankan. Mat Saleh menentang pentadbiran SBUB kerana mereka mengadakan peraturan yang baru seperti amalan buruh paksa, cukai beras, lesen perahu yang amat membebankan rakyat. Okey, contoh peraturan SBUB adalah melarang membuka tanah baru, mengenakan cukai yang membebankan seperti contoh seperti cukai kepala $1 setiap orang. Okey, cukai sebatang pokok kelapa sebanyak 25 sen. Cukai tanaman pindah 50 sen setiap akar. Cukai tangkapan ikan besar dan cukai belaan anjing. Selain itu, buruh paksa. Buruh paksa ni tujuan dia untuk membina jalan di pedalaman dan memasang kawat telegraf. Okey, selain itu menzalimi keluarga. Okey, suami isteri ni mereka dikehendaki tinggal berasingan di sebelah menyebelah tebing sungai. Okey, jika mereka mempunyai 2 anak, salah seorang anak mereka akan diambil menjadi buruh paksa. Okey, yang terakhir, pencerobohan kawasan hutan. SBUB ni menceroboh hutan untuk membina jalan. Kaum Murud membantah kerana mereka percaya bahawa pencerobohan hutan tu akan mengganggu roh nenek moyang mereka. Okey, faktor seterusnya adalah percubaan perundingan. Okey, pada Ogos 1895, Mat Saleh dan beberapa orang pembesar telah pergi ke Sandakan untuk menemui Gubernur Beaufort. Okey, beliau ingin berunding tentang masalah cukai dan tindakan kekerasan pegawai SBUB terhadap penduduk tempatan. Mat Saleh tidak dilayan dan setelah menunggu selama 10 hari, beliau pun meninggalkan Sandakan. Okey, faktor yang terakhir, perkampungan dibakar. Gubernur Beaufort ni menganggap Mat Saleh mengancam kepentingan SBUB. Lalu dia pun SBUB pun bertindak dengan membakar dan memusnahkan kampungnya. SBUB ni menawarkan sebanyak $500 kepada sesiapa yang berjaya menangkap Mat Saleh. Antara faktor kekalahan Mat Saleh adalah perjuangannya bercorak setempat. Selain itu, perjuangan ini tidak mempunyai bantuan luar dan persengketaan pemimpin tempatan. Seterusnya, kecanggihan peralatan dan teknologi moden yang dimiliki oleh penjajah yang tidak ada pada Mat Saleh. Justru British berjaya mengambil alih peluang dengan menggunakan kuasa dan nama Sultan. Dan yang terakhir ialah pengkhianatan rakyat tempatan itu sendiri. Iktibar yang dapat diambil daripada sejarah perjuangan Mat Saleh ini ialah perpecahan masyarakat akan memudahkan musuh-musuh menguasai kita. Selain itu, kita haruslah mematuhi ajaran agama. Sebagai contoh, dalam Islam, penentangan ini wajib dilakukan kerana ia merupakan jihad. Islam menghendaki umatnya bertindak jika dizalimi. Namun, jika pendamaian dipinta oleh pihak musuh demi kemaslahatan umumnya, ianya harus diterima dengan penuh berhati-hati. Seterusnya, kita haruslah berganding bahu dalam menghadapi musuh dengan kekuatan akal dan fikiran. Justru, sifat kesetiaan dan rela berkorban demi tanah air tercinta perlu diterapkan dalam diri setiap masyarakat. Di samping itu, sikap disiplin dan gigih berusaha dapat menghasilkan sebuah perjuangan yang berjaya. Dan akhir sekali, yang paling penting ialah kita mestilah berusaha melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yang baik supaya negara kita tidak akan dijajah lagi. Jasa dan bakti perjuangan Mat Saleh dapat dirasai oleh masyarakat sehingga ke hari ini. Perjuangan beliau ini masih lagi disebut-sebut oleh masyarakat. Ini adalah tugu peringatan Mat Saleh yang telah dibina untuk memperingatkan perjuangan Mat Saleh kepada generasi sekarang dan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.